Okay, Mr. Nat, saya dah bagi sebagai host. Mr. Knight. Mr. Knight, saya dah bagi sebagai host. Boleh share, boleh unmute. Number one is good. Hello, my chair 1 2 3, my chair 1 2 3. Okay, boleh dengar elok. Saya save. Saya tak boleh save lah sebab saya dah bukan host. Mr. Nat boleh save ke apa ni? Cloud. Save ke cloud Okey, boleh. Record Record ke cloud, yes. Okey. Sebab saya dah bukan host lagi, saya tak boleh hit save. Okey, boleh. Okey, record ke cloud. Okey, saya dah mula record dah. Recording in progress. Okey, kejap. Masih lagi ada yang nak masuk. Okey, kejap. Saya tag semua lo bagi masuk. Okey, suara pun dah jelas. Okey. Sekejap saya share screen. Very clear. Mantap. Okey, screen pun share. Okey, kita buka chat. Okey, so sekarang kita mula balik Okey, kita mula balik sebab dalam ni pun ada yang baru. So malam ni kita mulakan dengan saya nak share analisis lah. Okey, analisis goal, the update analisis goal yang baru. Okey. Sebenarnya tak baru mana pun. Kalau you guys dah masuk dalam sembang kari sebelum ni, yang sama je lah. Masih lagi update analisis yang sama. Okey. Cuma malam ni kepada yang baru, so yang ni the new update untuk you guys lah sebab masa market outlook hari tu saya bagi fundamental analysis, so saya tak sempat nak bagi untuk orang kata apa, technical analysis. So pada yang tak dapat mendengar technical analysis saya, okay, malam ni lah. Okay, your turn. Okay, so analisis kita, okay, kita terbahagi kepada dua analisis. Okay, dua analisis, iaitu analisis A dan analisis B, yang mana direction bagi kedua-dua analisis ni adalah uptrend. Maksudnya direction mana tu? Current direction ke macam mana tu Mr. Nat? Dia adalah the next cycle. Maksudnya, okay, kita tengah menunggu. A dan B ni, kedua-dua analisis ni kita tengah menunggu untuk price membuat uptrend. Sebab dua-dua tu kita target untuk price membuat uptrend. So bila kita target price dua-dua untuk buat tap, so apa beza dia? Apa beza? Dia sama je kan?
Apa beza je kalau analisis A pun kita nampak uptrend, analisis B pun kita nampak uptrend. Apa beza dia? Okey, beza dia adalah yang pertama adalah sejauh mana uptrend tu akan naik. Sejauh mana uptrend tu akan naik. Itu adalah beza dia. Yang mana analisis A ni uptrend dia pendek sahaja. Kemudian price akan buat downtrend balik. Analisis B, uptrend dia akan naik tinggi sebab dia adalah wave 3 macam tu. Okay. So sejauh mana uptrend dia. Itu yang orang kata apa, membezakan A dan B. Dan of course lah, dia beza juga disebabkan dia punya structure. Structure uptrend tersebut. Okay, boleh faham tak dekat situ? Okay dah, tak ada yang masuk. Okay, chat, ada yang chat. Okay, dekat sini. Ni kalau boleh alihkan chat tu. Okay, saya dah alih dah. So saya alihkan. Okay. Sebab tadi saya buka tadi sebab saya nak tengok siapa yang masuk. Okay. So kita bermula dengan analisis A. So apa yang you guys nampak sekarang ni, ini adalah analisis A. Yang mana analisis A ni dia macam yang sebelum ni yang pernah saya share hari tu sebelum raya, masa bulan puasa hari tu, yang mana price tengah membuat pergerakan triangle. Triangle correction. Triangle correction tu masih sama lagi, masih lagi kita menunggu triangle tu untuk siap. Di mana sekarang ni dia berada di fasa mana? Di phase yang mana? Iaitu dia tengah buat wave D. Wave D tu yang mana? Yang ni lah wave D tu. Ni wave D yang ni. So kita masih lagi menanti untuk wave D tersebut lengkap dan siap untuk price terus membuat kenaikan yang baru. Itu yang kita tengah tunggu sekarang untuk analisis A. So selepas price berjaya melengkapkan D and then naik untuk orang kata apa, on the way nak lengkapkan E. Sebab lepas D ni dia naik E. That's why the reason kita target analisis A ni price akan membuat kenaikan uptrend. Sebab apa? Sebab kita nampak wave seterusnya adalah wave E. Wave E arah dia ke mana? Wave E arah dia adalah ke arah uptrend. Sebab tu kita target dia untuk uptrend. So untuk wave 3 uptrend ni, untuk wave E uptrend ni sampai mana wave E uptrend ni akan akan naik, dekat mana dia punya puncak ataupun possibility untuk dia stop untuk lengkapkan E ni. So kat situ kita cuba tarik Fibonacci lah. Kita cuba tarik Fibonacci, tapi Fibonacci kita tak tepat lagi. Sebab apa Fibonacci tak tepat lagi? Apa reason kita punya Fibonacci jadi tak tepat lagi? One of the reason dia punya wave D tu belum confirm lagi tamat. Sebab sekarang ni betul-betul kita ada dekat bucu hujung dia. Price belum naik lagi. So kat situ kemungkinan Fibonacci yang kita tarik tu jadi tak tepat kalau price turun lagi. So kita kena ubah lagi Fibonacci dia. Tapi setakat sekarang apa yang kita dapat adalah pada 2007 untuk Fibonacci. So ada yang tanya, mesti tak boleh dapat lagi ke? Orang kata apa, lagi cara yang lebih better untuk ukur wave E ni selain daripada kita bergantung pada Fibonacci, sebab wave D pun tak siap lagi. Jawapan dia ada. Yang mana kita lihat pada puncak wave C yang sebelum ataupun high yang sebelum. Sebab apa? Sebab ketika price membuat kenaikan wave E, price akan lebih tinggi daripada wave sebelum, iaitu wave C. Dia akan lebih tinggi daripada wave C. So kita ukur wave C tu dekat mana? Paras wave C adalah lebih kurang 1998. Itu ada paras wave C 1998. Maksudnya wave E yang akan orang kata apa, akan terbentuk nanti, yang dia akan naik buat wave E tu, dia akan lebih kurang 119 ke atas. 119 sampai mana? 119 sehingga 2068. 119 hingga 2068. Kenapa sampai 2068 saja? 2068 kat mana? Lebih kurang paras ni. Ni yang warna hijau yang saya gariskan. Ini paras 206. Kenapa sampai situ saja? Kenapa dia tak boleh naik buat orang kata apa high yang baru? Sebab dia berada dalam fasa, dalam orang kata apa, phase correction. Phase correction dia tak boleh buat new high pada high time frame punya structure ataupun degree yang lebih besar.
Dia tak boleh buat new high. Kalau dia buat new high, maksudnya dia punya pengiraan untuk triangle ni salah. Sebab itulah, okay, wave E ni kita anggarkan 199 sehingga, okay, 2068. Ini untuk wave E. Itu wave E. Sebab tu sekarang ni, okay, Mr. Knight kata kita boleh beli. Itu one of the reason kenapa kita letakkan sekarang ni boleh beli. Sebab analisis kita memang kita nampak untuk price naik. Okay, untuk price naik. Okay, so seterusnya kita dah tahu dah price nak sampai ke mana untuk wave E. So apa lagi detail yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu dia punya jarak. Dia punya jarak daripada permulaan, okay, daripada point harga sekarang sehingga yang bakal jadi hujung E nanti. At least kita ambil 1999. Berapa jarak dia? Sebab apa? Sebab kita kena tahulah berapa persen dia nak naik. Kita janganlah tengok, okay, harga emas ada potensi naik, kita terus beli tanpa kita tahu berapa persen potensi dia boleh naik. Sebab setiap kenaikan tak sama. Ada kenaikan yang pendek, ada kenaikan yang panjang, ada kenaikan yang sangat panjang. Okay, kalau kenaikan sangat panjang tu, okay, untung untuk kita. Kenaikan panjang pun, okay, InsyaAllah boleh bagi untung. Kita nak elakkan kenaikan yang pendek tu. Sebab apa? Sebab kenaikan yang pendek tu, maybe dia adalah fake impulsif ataupun dia adalah impulsif dalam satu correction. Tu kenaikan yang pendek. So kita cuba nak elak benda tu. So kita ukur dia. Sebab kita bila beli tu, kita bukan terus untung. Kita belum beli, kita masa beli tu, kita berada dalam floating. Dalam keadaan kita panggil floating. Apa itu floating? Floating tu maksudnya dia belum lepas kita punya paras break even. Kita masih lagi berada di paras yang kita menanggung spread. Maksudnya kita tengah floating lah. Kalau kita terminate tu, kita dikira sebagai loss. Kita floating lah maksud dia. Okay? So kita, masa price naik tu kita perlu tahu, okay, price tu berjaya tak nak lepas break even kita, berjaya tak nak bagi kita profit. Lepas break even ni maksudnya berjaya tak dia nak cover kita punya spread. So spread yang dikenakan 1 kali 10 lebih kurang 3%, 1 kali 5 lebih kurang 4%. So saya campur dua-dua, okay, saya ambil lebih kurang at least kita nak dalam analisis kita harga naik lebih daripada 5%. Supaya 1 kali 10 dapat untung, 1 kali 5 pun dapat untung. Okay, so 10%, 10% pula, 5%. Maafkan saya, 5%. Okay, 5% kalau beli sekarang lebih kurang, kalau beli sekarang and then tarik 5% lebih kurang 19.05. Maksudnya atas daripada harga 19.05, you guys dah dikira sebagai break even. Walaupun sebenarnya secara teknikal sebelum tu you guys dah kira sebagai break even. Cuba kita ambil penandaran sebagai 5% lah break even untuk analisis kita. Okay, atas 19.05 you guys semua akan break even. And then kita target price naik berapa? At least 19.99. So 19.99 dekat lebih kurang dekat sini, price nak naik lebih kurang 10%. 10%. So 5% tadi tolak sebagai kita punya spread BE apa semua. Kita ada lagi extra 5% untuk sebagai kita punya profit, secure sebagai kita punya profit. So 5% tu bukan 5% ROI daripada capital lagi. 5% baru 5% kenaikan harga. Kalau kita nak change pada ROI, kita kena darab kali 10 leverage. Darab kali 10 leverage kita dapat 50%. 50 tu kita darab dengan capital, kita dapat untung 500 macam tu. Okay, guys, kejap 5 minit Kejap ya guys. Kejap. Kat mana ni?
Okay guys, sambung balik Okay. So itulah cerita dia tentang analisis A. So ada yang tanya, Mr. Dek, dengan yang kita beli sebelum ni, layering zone yang kita beli sebelum ni lebih kurang 1 bulan lepas, 1 bulan setengah lepas daripada awal layering zone kita, macam mana dengan position tu? Adakah tidak valid? Adakah tidak diambil kira dalam analisis ni? Jawapan dia masih valid, masih lagi kita ambil kira. Okay, yang mana kita cuba ukur lah. Kita cuba ukur, senang sahaja. Sebab apa? Sebab dia punya structure dah berubah. Okay, so keadaan cara kita trade pun akan berubah sedikit. Okay, so start daripada 1999 kita tarik 5% ke bawah. Supaya apa? Supaya kita nak tahu, okay, yang layering kita yang awal-awal tu masih valid tak kalau kita nak terminate semasa di hujung wave E. Sebab sekarang ni kita price tengah buat wave E. Masa yang layer hari tu ada yang target untuk buat short term punya trade. So dia target untuk setiap kenaikan tu dia berjaya untuk terminate. So kita tolong ukur untuk dia. Okay, 5% ke bawah. Okay, 5% ke bawah lebih kurang pada paras harga 1896. Maksudnya kat sini 1896 ini adalah paras tertinggi your position. Bawah daripada tu, okay, kalau you ada position bawah daripada 1896 semasa price membuat hujung wave E ataupun penamat wave E, you guys dah boleh terminate. You guys boleh terminate. Tadi apa tadi? Tadi Google masa tu Okay, you guys boleh terminate masa tu. Maksudnya masa hujung wave E yang kita target tu. Okay, hujung wave E kita anggarkan dia akan tamat seawal 1999. So 18 berapa tadi? Dah lupa dah 18 berapa tadi. Satu 1899 ke bawah. Okay. Okay, so saya menjawab soalan ni, tengok. Okay, ada banyak yang bertanya ni. Okay, 2068 dalam QM macam mana nak kira? Okay, harga yang segala harga yang saya tunjuk dekat sini, ini adalah harga dalam ounce. Macam mana you nak convertkan harga saya tunjuk ni kepada harga yang lebih kurang sama macam QM? Cerita dia senang je. Okay, harga yang you nampak saya bagi ni, you bahagi dengan 31.1. So you akan dapat harga dalam gram. So dalam gram automatik akan sama macam dalam QM. Okay, bahagi 31.1. Misalnya ada orang nak masuk lagi 3 orang. Okay. Okay, saya dah klik dah 3 orang masuk tu. Okay, so ni lah saya bagi Cik Mus sebagai ni lah co-host, boleh ke? Terus tadi saya tak jumpa cari mana dia punya button tu. Tak ada Kejap saya try. Hanya Make host. ada. Dia ada host Tak saja. Dia tak ada co-host. apa. Okay, tak Mr. apa. Nak teruskan dulu. Nanti kalau ada yang kat waiting room bagi tahu lah. Okay.
Okay. Okay, saya nak sambung dengan soalan tadi sebab ada soalan. Okay. Okay, Mr. Nat, apa yang ada memberitahu kita price akan naik atau turun? So apa petanda-petanda nak bagi tahu kita naik atau turun? Yang pertama, kita buat analisis lah macam yang saya tunjukkan ni, analisis kita ni. Okay, ini adalah kita punya langkah pertama. Step pertama, kita ada analisis. So analisis kita tu, apa dia punya outcome? Apa hasil dia? Kita dapat harga emas nak ke mana? Tujuan kita buat analisis tu kita tahu untuk tahu masa ke hadapan apa yang boleh terjadi. Maksudnya dalam prediction kita apa yang boleh terjadi dalam emas ni. Bukan kita suka-suka tarik. Kita tarik based on apa yang digariskan. Apa yang kita belajar. Okay. So lepas-lepas siap semua analisis, okay, kita nampak katakan harga emas nak buat uptrend. Okay. So kita dah tahu harga emas untuk buat uptrend. Okay. Tapi itu hanya baru sekadar prediction. Macam mana nak tahu benda tu betul-betul terjadi? Macam mana nak tahu analisis kita tu betul? So datanglah step kedua iaitu kita monitor price action. Monitor price action. Apa itu monitor price action? Maksudnya bila kita dah siap analisis, kita nampak harga nak naik ke atas, sekarang ni kita monitor. Harga yang tengah kita tengok ni, dia menuju ke atas ke menuju ke bawah? Kalau menuju ke atas, yes, betul lah kita punya analisis tu. Itu kita panggil, kita monitor price action. Di mana dalam monitor price action ni, dia ada beberapa sub step lagi lah yang mana kita lihat formation candle. Itu nanti saya akan share daripada masa ke semasa. Yang mana yang pernah saya share dulu adalah macam mana kita nak tahu tanda awal reversal daripada bentuk candle. Yang mana kita ada 3 candle. Siapa ingat lagi? Kita ada 3 candle yang kita belajar. Sekejap, saya pergi tempat kosong lah. Saya ada ajar 3 candle. Okay, yang pertama candle dia nama apa? Candle pertama nama dia adalah pin bar. Pin bar ni candle dia macam mana? Candle pin bar ni senang saja. Okay, you ada kotak kecil, okay, body kecil and then you ada garis panjang. Ataupun yang macam ni ke? Ataupun macam ni. Bentuk dia macam hammer lah. Macam tukul tu. Ini adalah pin bar. Pin bar ni ada 3 jenis. 3 tu kita panggil pin bar. Yang mana kalau you baca dalam buku price action, dia ada nama lain dia. Setiap nama ni yang mana body kat atas, body kat tengah, body kat bawah, dia ada nama-nama lain. Tapi saya jadikan dia sebagai satu nama je. Saya panggil semua tu sebagai pin bar. Sebab apa? Sebab function dia sama. Iaitu function dia sebagai tanda awal reversal. So kita tak payah pening-pening nak hafal banyak nama. Kita kenal saja dia sebagai pin bar. Okey, yang kedua adalah nama dia adalah doji. Doji ni apa? Doji ni senang saja. Okey, dia body dia nipis je. Body dia ada satu garis. Lepas tu dia ada shadow atas bawah. Ataupun macam ni. Beza doji dengan pin bar adalah size body dia. Kalau pin bar, body dia ada sedikit volume walaupun sedikit. Kalau pin bar ni memang tak ada langsung. Tak ada volume. Dia hanya satu garis. Okay. So ini 2 tanda awal reversal yang you boleh nampak. Okay. Kalau price tu betul-betul nak buat U-turn. Okay, you faham dekat situ Okay, itu antara macam mana kita nak tahu okay, price tu boleh ke tidak. Okay, follow kita punya analisis kita. Naik atau turun. Price akan turun sehingga level berapa? Okay, price sekarang ni kalau kita lihat dia stop pada level 1790. Pada level 1790 tu, okay, actually dia dah ada orang kata apa key level. Sebenarnya 1790 tu ada key level kalau kita lihat dari sudut SNR. Okay, kita target daripada 1790 tu untuk harga orang kata apa membuat kenaikan. Untuk harga membuat kenaikan. Kalau lihat pun the last candle dia letak candle apa? Candle pin bar. So kalau katakan the next candle yang keluar pada minggu depan adalah candle yang orang kata apa warna hijau, candle bullish. So pin bar ni valid. So reversal akan berlaku macam tu. Waktu sekarang terbaik untuk beli JSA juga kan Mr. Nat? Yes, terbaik. Sekarang ni untuk you beli apa-apa produk pun memang adalah waktu terbaik. GSA, JAE terbaik. Tapi kita punya analisis fokus kepada JAE. Sebab apa? Sebab JAE ni kita nak jadikan sebagai kita punya trading instrument kita.
Sebab apa JAE ni boleh dijadikan sebagai trading instrument? Sebab dia apply leverage model. Bila dia apply leverage model, dia punya setiap pergerakan tu akan jadi double. Bukan double lah. Okay, 1 kali 5, 1 kali 10, lebih daripada double kat situ. 10 kali ganda, 5 kali ganda. So benda tu dia akan membuatkan dia punya pergerakan profit kita tu lebih laju. Bukan setakat profit, kalau loss pun sama juga. Tapi okay, bila kita analisis kita nak kita nak fokus pada profit lah. Okay? So sebab itulah JAE ni boleh dijadikan sebagai trading instrument pada kita. And then kenapa JSA tidak boleh? Sebab JSA dia adalah spot market. Dia agak lambat. Selalunya orang ambil trading instrument ni, okay, orang buat trading instrument ni adalah dia pilih instrumen-instrumen yang laju. Yang boleh bagi dia profit dengan cepat. So salah satu langkah dia adalah dia apply leverage model ataupun satu sistem kita panggil sebagai sistem leverage. Dia gandakan benda tu, dia gandakan capital tu. Macam tu. Okay, untuk GSA pun boleh. GSA ni banyak orang fokus kepada nak simpan, nak menyimpan. Macam tu lah. Lagi rendah harga, lagi banyak gram kita dapat. Ya, betul. Sebab GAE dia fixkan harga. Sebab bila dia apply leverage model, dia kena fixkan harga. So dia fix harga kepada kalau kali 10, 250 USD. So kat situ 250 USD, berapa banyak gram emas dia dapat beli pada masa tu. Sebab tu lagi murah, lagi banyak gram emas dapat. Okay guys, boleh? So itu adalah untuk analisis A. Kejap lagi kita akan pergi lihat pula untuk analisis B. Okay, kejap kita take 5 sekejap. Kering tekak ni, nak minum air kejap. Okay? Jadi kita continue untuk analisis B pula. Saya akan cerita dekat you guys macam mana pula untuk analisis B kita. Apa pula kita akan nampak untuk analisis B sekiranya price buat seperti analisis B. Apa peluang-peluang yang ada yang boleh kita grab untuk analisis B pula. Okay? Kita take 5 kejap Okay guys, kita sambung balik. Okay. So untuk analisis kedua, analisis B.
Mr. Analysis B ada, apa pula? ada berapa orang masuk? Sorry. Okey, ada yang nak masuk. Okey, tak apa. Kalau ada yang nak masuk, bagi tahu je. Takut saya tersidai dia orang lama. Okey, yang baru masuk ni selamat datang. Okey, so kita nak bincang untuk analisis B pula. Okey, analisis B macam mana? Apa yang bakal jadi untuk analisis B? Mr. Knight, sekejap saya reclaim balik host, kemudian saya bagi Mr. Knight right untuk present ya. Senang. Boleh. Saya reclaim balik host. Boleh. Kejap. Sorry guys. Boleh. Okey, mana dia? Okey, kejap. Okey, security share screen. Okey, sekarang ni Mr. Knight boleh share screen. Boleh share screen balik? Okey, skrin dah nampak kan? Nampak tapi blank hitam. Oh, blank hitam. Okey, sekarang macam mana? Blank lagi ke? Ya. Sekejap. Sepatutnya okey je sebab saya dah bagi right untuk share. Okey, kejap. Okey, macam mana? Skrin sekarang masih hitam ke? Blank juga, hitam. Blank juga. Apa jadi? Kenapa tu dia? Sepatutnya okey je. Sekejap saya check. Okey, sekarang okey. Sekarang nampak. Okey, sekarang dah okey? Nampak. Mantap. Okey, kejap. Ada soalan ke yang lalas tadi? Okey, dah tak. Okey, so kita nak sambung untuk analisis B. Okey, so inilah rupa analisis B dia. Okey, setiap perbezaan analisis A dan B ni sebenarnya dia tak jauh beza pun. Okey, dia cuma beza ketika dia membuat correction. Sebab dalam satu cabaran dalam price membuat correction ni adalah kita nampak banyak possibility boleh berlaku. Banyak pattern yang boleh berlaku. Sebab apa? Sebab pattern dalam correction ni dia pelbagai. Dia lebih banyak daripada pattern impulsif ataupun pattern pergerakan trend. Pattern pergerakan trend basic dia ada dua sahaja. Dia ada diagonal and then dia ada impulsif. Tapi kalau kita cerita tentang correction, dia ada lebih kurang 3. Kita ada Kita ada zigzag, kita ada flat, kita ada triangle. And then tak campur lagi dengan combo. Combo dia add on lagi 2. Combo tu yang menjadikan dia agak susah sebenarnya. Sebab combo tu adalah gabungan basic correction. So sebab tu bila satu cabaran, bila kita buat analisis adalah pada nak menentukan correction. Sebab apa? Sebab dia banyak cabang boleh jadi. Okey. So dekat sini untuk analisis B, apa perbezaan dia adalah pada segi correction dekat mana tu? Okey, dia dekat sini. Okey, dekat penurunan ni. Saya buat warna hitam lah. Okey, penurunan dekat sini. Nampak dekat sini, dekat dalam ni. Dekat dalam ni. Kalau yang ni, okey, saya guna warna merah. Kalau analisis A, warna merah tadi you nampak apa? Warna merah dekat sini, of course lah you nampak apa? A. Dekat B dekat sini. You nampak saya akan letak sini A, turun sini B, naik sini C, turun bawah ni akan jadi D, naik atas ni akan jadi E. Barulah B ni ada dekat sini. Yang mana ni yang membentuk satu triangle. Okey, itu pandangan pertama. Pandangan kedua, kita tak nampak triangle tu. Triangle tu tak terjadi. Dia jadi apa? Dia jadi yang macam kita lukis ni, iaitu A, B, C. A, B, C. Ini pun possible juga untuk jadi. A, B, C pun boleh jadi. Triangle tadi boleh jadi. Dua-dua tu ada possibility untuk jadi correction. Sebab apa? Sebab dua-dua tu dia tak melanggar rules. Dua-dua tu masih lagi bentuk dia dalam rules. Okey. A ni apa dia buat? Okey, A ni
Okay, dia adalah 5 wave. Okay, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 wave. B ni berapa? B ni dia akan ada 3 wave. Betul ke B ni ada 3 wave? Okay, kita kira. Saya padam dulu Saya padam dulu kat kawasan B ni. Okay, betul ke ada 3? Ni 1. Ni 2. Naik sini 3. So betul lah B 3 wave. Okay, and then nak turun dekat C pula. C kena ada berapa wave? C pun kena ada 5 wave. So dapat tak 5 wave sini? 1, 2, 3, 4, 5. Mr. Nak tak ada suara. Okay, kita tunggu Mr. Nak enter balik. Dia terkeluar kot. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Mungkin Mr. Nak bateri habis kot. Sekejap kita tunggu. Sorry.
Okay, Mr. Nak dah masuk balik. Okay. Okay, mic check 1, 2, 3. Okay, saya dah masuk balik. Okay. Sorry, tadi internet connection terputus. Recording in progress. Okay. Boleh share screen? Yes, saya share screen. Okay, dapat screen yang saya share ni? Ya, nampak. Okay, mantap. Okay, so kita sambung balik tadi. Tadi kita tengah bercerita tentang correction zigzag kan? Okay. So macam itulah cerita dia. Yang mana kita nampak dari dua sudut. Sama ada dia nak jadi triangle. Sama ada dia nak jadi triangle. Ataupun dia jadi zigzag. So tu dua benda lah. Okay. So bila dia jadi zigzag, apa kelebihan dia bila jadi zigzag? Bila jadi zigzag, kelebihan dia adalah wave 4 tamat di sini. Wave 4 tamat di sini. Kalau tadi macam triangle tadi, wave dia belum tamat lagi. Kalau katakan tadi triangle, kenaikan tu masih lagi berada dalam keadaan triangle. Masih lagi E dekat sini, price masih lagi nak turun. Nak turun, barulah lengkap 4 dekat sini. So bila kita katakan, okay, zigzag ni terjadi, zigzag ni dia compete sampai sini saja. So maksudnya kenaikan seterusnya, okay, kenaikan yang baru merupakan satu wave yang baru. Wave apa? Impulsif. Okay, impulsif yang baru. Kenaikan wave impulsif yang baru. So impulsif ni dia akan jadi lebih jauh lah. Yang mana, okay, dia akan melepasi high sebelum ni. High sebelum ni, berapa high sebelum ni? 2069. Dia akan lebih tinggi daripada 2069. Kemungkinan dia boleh sampai 2100, 2200 boleh capai. Sebab apa? Sebab dia merupakan satu impulsive wave baru. Okey, pada degree mana? Ni lebih kurang degree minor lah yang besar ni. Okey, 1 2 3 4 5 tu. Okey. Yang tu untuk analisis B. Yang mana kita target lebih tinggi lah. Okay, kita target untuk harga naik, okay, at least 12%. Kalau katakan price nak membuat analisis B. Kita target untuk harga naik at least 12% macam tu. So 12% tu yang paling sikit lah. Maybe dia boleh pergi 13%, 14%, 15% atau seterusnya. Ikut kepada volatility price semasa. Berapa volume buyer yang dapat masuk, berapa kekuatan uptrend yang bakal terjadi nanti. Okey, seterusnya. Okey, kejap. Okey, itu untuk analisis B. You guys faham tak? So seterusnya ada apa-apa soalan tak daripada you guys? Itu untuk analisis B kita pada malam ni. Siapa ada soalan boleh ambil saya bagi right. Okay, Mr. Nak mungkin boleh sentuh sikit ada soalan itu. Ada rakan saya lupa siapa nama dia. Akan kita tanya dalam grup borak tu. Okay. Adakah akan berulang tu yang 2012 tu yang retrace teruk tu. Okey, adakah yang akan berulang pada 2012? Adakah situasi pada 2012 akan berulang? Itu tanya-tanya. Adakah situasi pada 2012? Jawapan dia akan berulang. Bukan akan berulang, sedang berulang. Dia tengah buat benda tu. Dia tengah buat benda tu. Yang mana? Sini saya tunjukkan. Okey, saya tunjukkan situation pada 2012 dengan situation sekarang. Apa persamaan dia? Okey, kita lihat dekat ICE. Macam saya katakan, untuk you dapat data yang paling lama, data yang paling jauh, you pergi dekat database ICE sebab you boleh tengok harga emas sejak daripada 18 saya tak sure 18 berapa, 1812 macam tu. Yang mana pada masa tu 18 lebih sehingga 1960 harga emas bergerak dalam keadaan mendatar. Sebab apa? Sebab masa tu masih lagi ada negara yang menggunakan emas sebagai dia punya daily transaction. Emas ni dijadikan sebagai mata wang.
And then pada awal tahun 19 something pun harga dolar disandarkan kepada emas. So emas masih lagi dia punya harga stabil. Cuma start pada 1970, emas telah dolar telah dilucutkan daripada emas. Masa itulah harga emas mula rally naik. Masa itulah pergerakan elliott wave di emas bermula. Okey, mari saya tunjukkan ICE Okey, ICE dekat sini. Okey, 2012. Okey, masa kita kena pakai time frame besar lah, 1 week. Okey, 2012. Dekat mana 2012? Lebih kurang dekat kawasan sini. Okey, yang mana? Dekat mana yang samanya Mr. Knight 2012 dengan sekarang? Okey, senang saja. You lihat pada labeling nombor. 2015 punya kawasan, bukan 2015, 2014 punya kawasan berada di nombor berapa? Nombor 3. Ini 2012. Seterusnya nombor 4. You nampak di tahun ke berapa? 2004 ni lebih kurang lebih kurang tahun 2015 sehingga 2016, something macam tu. Di antara 2 tahun ni. 3 dan 4. Yang mana daripada puncak 3 turun kepada penghujung 4. Kemudian price naik balik untuk membuat 5. Ini yang berlaku di antara 2015 pergi ke 2012 pergi ke 2015, daripada 2015 pergi ke tahun 2022, iaitu 2012 ke 2015 harga jatuh. Start daripada 2015 sehingga sekarang ni tahun 2022, okey, secara keseluruhan harga naik. Okey, macam tu. Faham macam tu? Sekarang saya nak bawa kepada chart harga tahun ni. Ni saya delete. Saya nak bawa kepada chart harga tahun ni. Okey, dekat mana? Dekat Paperstone tadi. Dia berubah, broker saja berubah. Chart masih sama Okey, saya pergi dekat Paperstone. Saya tak pakai weekly lah. Saya zoom in, okey. Saya zoom in, pergi 4 hour. Okey. Terima kasih. Okey, saya zoom in pergi kat 4 hour. Okey, lihat Sama tak labeling? Saya masih pakai 1, 2, 3, 4, 5 tak? Yes, saya masih pakai 1, 2, 3, 4, 5. Macam tadi 2012 berada di mana? 2012 berada di paras 3. So 3 dekat sini berada kat mana? 3 kat sini berada di puncak atas ni, iaitu 269. 269 ni waktu mana? Waktu mana? Waktu Russia Ukraine perang ataupun kita panggil sebagai war. Tu puncak puncak pada tahun ni lah. Tahun ni punya puncak 269 war. Daripada nombor 3 ni price turun membuat wave 4. So soalan tadi, adakah situasi dia sama macam keadaan 2012? Harga turun. Jawapan dia situasi dia sama. Cuma sekarang ni, masa kita sekarang ni berada di paras mana? Macam tadi 2012 adalah di nombor 3. 2015 di nombor 4. So kita sekarang ni berapa hari bulan? 15 Mei. Kita berada di nombor berapa? Siapa dapat jawab saya? 15 Mei kita berada di nombor berapa? Kalau boleh unmute lah jawab, sebab saya tak boleh nak tengok komen you guys. Sebab kita buka ni kan screenshot ni. 2015. Nombor 4 Betul. Yes, sekarang kita berada di nombor 4. Sama situasi seperti kita berada di 2015. Macam tu lah kalau nak dibayangkan. Tragedi 2012 masih berlaku tapi cuma kita tak perasan. Sebab apa? Sebab dia berlaku pada saiz yang kecil. Okay. 2012 tu telah pun berlaku hari tu. Masa Russia dan Ukraine punya war. Itulah 2012. Sekarang ni kita berada di 2015. Kalau diukur seperti tahun yang lalu. Tahun yang lepas-lepas lah, seperti masalah 2015, 2014. Sebab itulah function kita buat analisis
by structure macam ni supaya kita boleh faham. Tahun tu dah berlaku, memang benda tu tinggal sejarah. Tapi kena ingat dalam chart ni, okay, history repeat itself. Walaupun history repeat itself, kita kena tahu part mana yang dia tengah repeat. Itu yang kita kena faham. Part mana yang dia tengah repeat. Macam kata masalah krisis 2012 tadi tu. Yes, dia repeat 2012 tu, tapi dah lepas. Sekarang ni kita berada seakan-akan di 2015. So memang betul orang kata chart repeat itself, cuma kita tahu dia repeat dekat which part. Dekat time frame keadaan masa kita current time tu dia tengah repeat which part yang lepas. Boleh faham So saya rasa menjawablah bagi soalan yang tu. Okay, boleh menjawab Okay. Apa ni ada hubungan dengan soalan tadi juga, bermakna macam ni. Okay. Sekarang ni kita menuju wave 5. Bila dia sudah mencapai wave 5, dia akan ada big retrace lah kan? Kau macam mana? Yes, dia akan ada big retrace. Yang mana setiap lengkap sahaja 5 bermaksud satu wave yang besar tu dah lengkap. So dia akan buat correction lah. Macam tu. Okay, rasa kita boleh ni sikit, maknanya dia takkan retrace teruk sehinggalah dia complete wave 5 kan? Yes, betul. Price takkan membuat retrace yang besar selagi dia tak complete wave 5. Masih lagi dia berada di structure, masih lagi dia terikat dengan structure tersebut. Masih lagi dia kena lengkapkan 5 tu, baru dia betul-betul, kalau nak jatuh tu baru dia boleh jatuh. Masih lagi dia terikat dengan structure tersebut. Okay. Okay, kalau saya tengok dekat chat ni ada satu soalan. Okay, daripada Puan Rashidah yang mana dia tanya, Mr. Nat, which faktor yang akan dorong harga emas naik ke E tu? Okay, yang mana dekat sini kita ada dua analisis, sama ada harga emas nak naik ke E ataupun harga emas nak naik ke nombor 5. Kalau analisis A menunjukkan harga emas nak naik ke E. Kalau analisis B kita nak tengok harga emas naik ke nombor 5. Okay, so apa faktor pendorong? Kalau kita lihat, maksudnya faktor pendorong ni dia punya soalan nak bertuju kepada fundamental lah. Maksudnya fundamental semasa apa yang dapat mempengaruhi kenaikan harga emas. Okay, kalau kita review fundamental semasa 1-2 bulan ni, okay, apa yang kita lihat? Apa tajuk utama yang ada? Okay, tajuk utama adalah masalah inflation di US. Kalau katakan perang Russia-Ukraine, benda tu dah basi. Benda tu 2 bulan lepas. Benda 2 bulan lepas adalah perang Russia-Ukraine. Yang mana fundamental ni dia berubah-ubah. Tajuk dia berubah-ubah. Dia macam tajuk dalam surat khabar lah, berubah-ubah. Okay? So, yang sekarang ni yang kita lihat balik adalah masalah inflation. Macam masa Russia-Ukraine itu pun saya katakan, okay, krisis Russia-Ukraine perang hanya sementara. Tamat saja, reda saja isu ni, kita akan berbalik kepada isu inflation. Macam yang terjadi sekarang ni, iaitu isu inflation. Cuma kali ni, dia punya cara permainan dah lain dah. Kalau dulu inflation, okay, tak ada apa tindakan daripada bank pusat. Sekarang ni inflasi ada tindakan daripada bank pusat. Yang mana bank pusat mula mengorak langkah untuk orang kata apa, menurunkan balik dia punya nilai inflasi. So kat situ kita nampak usaha-usaha bank pusat, contohnya menaikkan kadar faedah apa semua, bagi apa? Bagi orang kata apa, menurunkan balik kadar inflasi. So sebab tu kita lihat, okay, dalam masa yang terdekat ni, harga USD orang kata apa, kuat. Okay, price USD melambung. Sebab apa? Sebab support, okay, support tindakan bank pusat ni. Tapi kita kena faham, ini adalah hanya short term. Okay, usaha bank pusat ni hanya short term. Sebab apa? Sebab bank pusat tak boleh berhenti sampai sini. Dia tak boleh, last dia naik, itu dia naikkan kadar faedah, itu last. Sebenarnya tak boleh. Dia perlukan 2-3 kali lagi naik kadar faedah. So untuk dia naikkan kadar faedah 2-3 kali lagi, sebenarnya cabaran bagi dia juga. Yang mana kalau dia naikkan lagi kadar faedah, maksudnya lagi susah orang nak meminjam. Maksudnya ekonomi dia akan menguncup, akan menjadi recession. So nak atau tak nak, kalau dia teruskan untuk naikkan kadar naikkan dia punya orang kata apa, dia punya interest loan tu, okay, kita akan lihat ekonomi US akan menguncup. Dia akan mendorong kepada economic recession. Economic recession, masalah ekonomi.
masalah ekonomi merupakan satu krisis. Krisis ni akan mendorong untuk harga emas naik. Itu kalau the Fed teruskan dia punya rancangan. Kalau katakan the Fed tak teruskan dia punya rancangan, dia biar aja tahap inflasi naik. Tahap inflasi naik, inflation rate di US naik mencapai 10%, mencapai 11%. Harga USD akan jatuh. Harga USD jatuh, siapa yang akan naik? Harga emas akan naik. So nampak tak? Bila kita lihat secara long term, secara keseluruhan, apa-apa pun tindakan Bank Pusat still lagi memberi manfaat kepada gold. Tapi secara long term, tak secara short term macam ni. Short term macam ni kita akan dapat kesan pada USD saja. Sebab apa? Sebab usaha tu adalah usaha Bank Pusat untuk USD, bukan usaha Bank Pusat untuk gold. Tapi bila kita jauh sikit kita punya pandangan, kita drag sikit kita punya time frame tu jadi lama sikit, kita nampak apa kesan dia. Walaupun berjaya menaikkan kadar faedah, USD berjaya orang kata apa, mencapai tahap tertinggi, tapi lihat apa bakal terjadi lepas-lepas tu, apa event yang bakal berlaku, apa efek-efek dia. Macam tu. Inflasi naik kawal dengan interest rate naik akibatkan recession. Ya, betul. So macam tu. Recession naik. Kalau tengok pada chart besar 2012 pada cycle 3 dan turun banyak buat ke cycle 4. Adakah selepas wave 5 sekarang harga akan jatuh seperti cycle 4? Okey. Cycle 4 tu dia dah tamat dah sebenarnya. Lepas 5 sekarang dia akan jatuh tapi untuk nombor 2. Dia bukan lagi nombor 4, nombor 2. Tapi still akan jatuh tapi untuk nombor 2. Dia jatuh tak banyak, dia jatuh lebih kurang separuh kenaikan di hari tu. Nanti saya akan bagi gambaran macam mana. Cuma kita kena tahu 5 tu nak naik macam mana. Tapi tetap dia akan jatuh. Cuma pastikan 5 ni kena complete dululah. Baru kita tahu seterusnya kejatuhan dia sampai mana. Macam tu. Okay? So fundamentally bila kita melihat daripada satu sudut saja, bukan satu sudut lah. Bila kita melihat pada satu time frame saja, kita akan banyak orang kata apa, ditipu dengan manipulation, dengan orang kata apa, dengan news, dengan rumors. Tapi bila kita nilai short term dengan long term, kita baru nampak dia punya jalan sebenar macam mana. Baru kita nampak dia punya permainan macam mana, dia punya cycle macam mana. Sebab tu bila kita dengar cerita, kita tak boleh dengar separuh, kita kena dengar sampai habis, baru kita boleh nilai dia punya perjalanan cerita tu macam mana, apa efek dia yang terakhir. Macam tu. Dia pun ada plot twist dia. Dalam ekonomi pun ada, kita panggil sebagai plot twist dia, macam cerita juga. Okay, faham Puan Rashidah? Okay. So, you guys ada soalan lain tak? Ada lagi soalan? Ada soalan last daripada Zulkifli. Lebih kurang sama juga tapi boleh tengok balik. Okay. Misalnya kalau tengok pada chart go besar 2012 pada cycle 3 dan turun banyak ke cycle 4, adakah selepas wave 5 sekarang harga akan jatuh seperti cycle wave 4? Oh, tadi dah jawab dah. Sorry, tadi dah jawab. Saya dah jawab dah. Okay. Jawapan dia akan jatuh tapi bukan label dia bukan 4 lagi dah. Label dia akan jadi 2. Tapi jawapan jatuh tu yes, betul, dia akan jatuh. Lepas complete 5 dia akan jatuh. So jangkaan harga akan drop lagi sehingga 17.80 lah kan. Okay, untuk harga drop sehingga mana tu dia boleh drop. Okay, harga still boleh drop. Tetapi dia tak boleh melintas untuk analisis B lah. Saya bagi untuk analisis B. Harga boleh drop tapi tak boleh melintas 17.55. Kalau harga drop lintas 17.55, kenaikan untuk wave kelima tu terbatal. Kenaikan untuk wave 5 akan jadi terbatal. So kalau katakan price buka hari Senin ni nak sambung dia punya downtrend boleh, tapi dia tak boleh break 17.55. Kalau dia break 17.55, dia turun pergi 17.54 ke apa semua kan, kenaikan 5 kemungkinan terbatal. Kalau lihat pada structure sekarang. Okay. Tapi kalau lihat daripada the current candlestick pun kita nampak sebenarnya dah ada cubaan. Ada cubaan untuk price membuat uptrend. Ada beberapa kali cubaan dah. Dah nampak dah. Orang kata apa, banyak kali candle reversal keluar. Candle doji, candle pimba banyak kali dah keluar. Mr. Nat,
saya perhatikan seandainya di kita siang hari USA masih malam. Jadi bila seandainya ada penurunan di ASEAN masa Asia buka market biasanya dia akan continue penurunan itu bila New York buka. Sama juga seandainya ada kenaikan pada masa ASEAN buka, bila New York buka dia akan naik. Terus naik juga. Ada macam tu ke? Okay. Maksudnya graf kenaikan dan penurunan tu seandainya dah bermula di Asia, bila New York buka, dia akan teruskan trend tu. Saya perhati macam tu. Yang tu kemungkinan maybe dia sebagai coincidence je kot. Sebab kalau kita lihat pada waktu Asia tu, pergerakan di gold dia tak selincah waktu US. Sebab apa? Sebab pengaruh besar harga gold ni ada disebabkan USD tu sendiri. So maksud di luar waktu USD, maksudnya dialah di luar waktu bekerja USD. Maksudnya mata wang USD tu lembab di luar waktu kerja dia. Sebab apa? Sebab tak ada kegiatan ekonomi yang berlaku. Sebab tu bila masuk waktu US, kenapa gold laju? Sebab mata wang dia tengah didagangkan. Mata wang USD tengah didagangkan, tengah dia punya waktu kerja. Waktu itulah dia orang nak settle pembelian aset berjuta-juta, perjanjian perniagaan berjuta-juta, yang mana itu merupakan aliran duit keluar masuk. Yang mana aliran duit keluar masuk tu kata apa? Sedikit sebenarnya akan merubah dia punya nilai mata wang, sama ada ke arah positif atau ke arah negatif. Sebab tu the reason kenapa gold ni bergerak laju pada waktu malam. Tapi untuk kita katakan dia ada kaitan dengan waktu Asia, itu saya tak dapat nak jawab. Sebab maybe dia sebagai coincidence sahaja. Sebab kalau nak tengok pada ekonomi negara-negara Asia ni, yang besar pun kita ada Jepun, kita ada New Zealand dan kita ada Australia. Yang paling dekat dengan US pun maybe Jepun lah. Sebab Jepun antara orang kata apa, pembeli bond terbesar US. Tapi untuk nak jelaskan dia punya coincidence tu saya tak pasti. Okay. Okay, so you guys ada apa-apa soalan lagi? Okay, so malam ni maybe kita tamatkan lebih kurang pukul 1.45 lah kot. Sebab kita pun dah, orang kata apa, dah agak lewat ni. So soalan-soalan terakhir, kalau you guys ada soalan-soalan terakhir. So ikut invalid point berapa? Waalaikumsalam, apa? Invalid point untuk analisis. Okay, invalid point untuk analisis B adalah 17.55. Untuk B 17.55. Kalau untuk A, sebabkan dia triangle, dia agak sukar sikit untuk cari invalid point dia sebenarnya. Sebab dia masih lagi dalam satu structure correction yang besar. So untuk A kita hold dahulu untuk invalid point dia. Cuma untuk B kita dapat iaitu 17. Okay, A ada. A invalid point dia adalah 17.53. A 17.53, B 17.55. Boleh dapat invalid point? 17.55 untuk B, 17.53 untuk A. Okay, boleh dapat bias kat analisis mana sekarang, Mr. Nat? Saya bias B. Saya bias yang B. Saya mau bias pada B untuk dia jadi zigzag. Sebenarnya pattern tu dia lebih cantik bentuk zigzag sebenarnya. Tapi kita still lagi tak boleh, orang kata apa, tak boleh abaikan, tak boleh KIV yang triangle sebab rules triangle dia masih belum break lagi. Dia masih lagi boleh jadi triangle.
boleh anggap tak peak 5 timing untuk B? Untuk timing ni saya tak pastilah. Maybe dia makan masa yang lama, maybe dia makan masa yang cepat. Macam tu. Okay, so saya tak pastilah untuk timing tu. Dia ikut makan masa berapa lama. Okay, summary. Okay, summary dia untuk analisis A kita nampak yang bahawa akan ada short uptrend naik ke atas. Okay, ini analisis A, kemudian price akan jatuh balik untuk analisis. Okay, untuk wave Y. Itu analisis A lah. Yang mana kenaikan at least 8%. Kemudian untuk analisis C. Kemudian untuk analisis C macam mana? Analisis C kita target price untuk membuat kenaikan terus straight away untuk completekan 5. Yang mana 5 ni dia at least price akan naik lebih kurang 12% ke atas. So itulah dia punya summary. Okay. Okay, welcome. So you guys ada apa-apa lagi soalan terakhir? Okay, tak ada? Okay, seandainya dah tak ada soalan yang terakhir, seandainya dah tak ada soalan, okay, saya rasa kita tamatkan dulu kita punya sembang kari kita. Okay, pada malam ni sampai di sini. So nanti next sembang kari macam biasa you guys tunggu information daripada saya. Okay, sekali lagi saya minta maaf untuk ketidaksesaan untuk sembang kari pada malam ni. Okay, sebab saya pun buat ni dekat luar. Okay, nanti kita akan buat yang lebih selesa lah yang macam sebelum-sebelum ni. Okay, so apa-apa soalan you guys boleh terus tanya dalam grup Borak Teknikal. Okay, nanti saya akan respon ataupun ada kawan-kawan lain yang akan bantu. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Mr. Naik. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Mr. Naik. Terima kasih kepada Tuan Mus yang sudi pinjamkan Zoom. Okay, terima kasih Tuan Mus. Sama-sama. Recording stopped.